Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan ketemu lagi kita dalam sesi uh, uh, perkongsian ilmu tentang bagaimana persediaan kita sebelum kita menyambung pengajian di peringkat PhD. Okey. Um, ini adalah rakaman yang ketiga yang saya akan sambung daripada sesi yang sebelum ini dan hari ini adalah topik yang ketiga yang berkaitan tentang perkara asas sebelum kita menyambung pengajian di peringkat PhD. Jadi apa perkara asas yang perlu kita tahu, yang perlu kita kuasai, yang perlu kita ambil maklum dan beri perhatian sebelum kita mengambil keputusan untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, terutamanya dalam peringkat PhD. Okey, baik. Daripada nota yang saya catatkan, insya-Allah saya tidak akan lama. Ada beberapa poin penting yang perlu kita beri perhatian dalam topik yang ketiga ini, iaitu komunikasi, dalam konteks komunikasi. Okey, dalam konteks komunikasi ini saya gariskan kepada tiga perkara penting yang perlu kita beri perhatian sebelum kita menyambung pengajian di peringkat PhD. Okey, ini adalah asas. Asas yang kita perlu sedar dan kita perlu tahu. Okey, bagi mana-mana calon yang ingin menyambung pengajian. Okey, baik. Yang pertama yang perlu kita tahu dalam konteks komunikasi ini adalah uh, apabila kita mendaftar sebagai calon PhD, calon pelajar PhD, jadi kita akan dibekalkan dengan ataupun kita akan disediakan dengan penyelia. Okey. Kita akan dapat penyelia. Jadi selalunya dalam konteks komunikasi ini, maka calon-calon ni akan berjumpa secara terus, baik secara maya ataupun telefon ataupun segala kaedah email ke apa ke. Okey, jadi kita tidak diberi pilihan kecuali kita perlu berjumpa dengan penyelia kita. Okey. Kalau ada dua penyelia, maka sebaik mungkin berusahalah untuk berjumpa dengan penyelia anda sekerap yang mungkin. Okey, sekerap yang mungkin bersama dengan progres-progres apa yang kita bakal buat. Okey, jadi untuk dalam konteks komunikasi ini, yang pertama adalah permasalahan yang berkaitan dengan penyelia. Okey, poin yang pertama, okey, apabila kita bersama dengan penyelia, apa yang saya nak tekankan ataupun apa yang saya nak perjelaskan dekat sini, ada dalam kalangan calon-calon yang mengaji yang sambung belajar di peringkat PhD, tiba-tiba dalam masa yang sama tiba-tiba dia tidak pernah langsung berkomunikasi dengan penyelianya dengan baik. Okey. Dan tidak menghubungi penyelia seperti mana daripada pengalaman yang saya pernah temui, uh, hanya berkomunikasi melalui email saja. Email saja tak salah, okey, tetapi seberapa kerap dan seberapa jaraknya kita berkomunikasi dengan penyelia. Dan dalam kaedah dalam semasa dan ketika kita berkomunikasi itu, apa yang kita pertanyakan, apa yang kita bincangkan dengan penyelia itu perlu diberi perhatian. Okey. Yang pertama adalah laporkan segala penemuan dan perkembangan kajian anda sekerap yang mungkin melalui email, mesej dan sebagainya, kaedah yang boleh kita berkomunikasi dengan penyelia. Ini amat-amat penting supaya penyelia sedar dan tahu tahap perkembangan penulisan dan kajian anda ataupun apa yang sedang berlaku pada diri anda. Jadi secara tak langsung penyelia dia akan mendapat maklumat yang kamu sedang berada di fasa yang mana, berada di fasa baru mula ataupun dah fasa yang kedua ataupun fasa yang ketiga. Okey, jadi maklumkan apa yang kamu dapat dan bagaimana kaedah kamu dapat, dan
apa perancangan anda seterusnya selepas sesi pertama berjumpa dengan penyelia ataupun yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya. Jadi maklumkan sekerap mungkin, bukan maksudnya kena tiap-tiap hari, tidak. Mungkin anda boleh buat jadual tertentu, mungkin mingguan, seminggu sekali untuk anda berjumpa ataupun berkomunikasi dengan penyelia ataupun menjelaskan apa yang anda dapat dengan penyelia melalui email, melalui apa sahaja media yang kita ada sekarang ni. Okey. Dan dalam ketika kita berjumpa dengan penyelia, okey, kita perlu sedar tentang adab ya, tentang sedikit tentang adab. Sebab kadang-kadang kita mengejar ilmu yang tinggi tetapi kurang adab, kan? Perkara-perkara ni agak kurang baik lah. Okey, perlu sedar diri ya, perlu kita sedar diri ataupun kita ambil maklum yang bahawa kita ni adalah seorang pelajar. Maksudnya penyelia dekat sini adalah seorang guru, okey, dan kita terimalah, okey, kita terimalah sebarang teguran, sebarang kesalahan ataupun yang kurang dia akan ditegur oleh penyelia, maka kita terima dengan baik supaya uh, kelancaran proses penulisan anda itu dapat berkembang dengan baik dan mengikut naratif ataupun nalar perkembangan penulisan yang mengikut format yang betul. Okey. Jadi ini antara daripada pengalaman saya, kadang-kadang uh, penyelia banyak bercakap itu dan ini kena buat, ini kena buat, ini kena buat, ini kena sambung. Tetapi apabila sampai kepada calon, okey, dia tidak ada perubahan apa-apa kecuali hanya menunjukkan semula apa yang dia dapat, apa yang dia sedang buat dengan kadar yang sangat minimal. Kita faham bagaimana fenomena ataupun kesukaran melakukan kajian. Okay? Tapi dalam masa yang sama, jangan terlalu bergantung kepada penyelia 100% sepenuhnya. Seolah-olah macam kita ni, seolah-olah macam tidak ada pengetahuan asas langsung tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kajian kita. Maksudnya, kaedah kita bekerja sendiri itu juga ada. Jadi, nak bekerja sendiri perlu ada pengetahuan. Apa yang perlu kita buat selepas A, apa yang perlu buat selepas B, apa yang kita perlu buat selepas C. Jadi, pastikan proses-proses itu dirancang supaya penyelia dapat melihat progres kamu itu berkembang dengan cara yang sistematik ataupun dengan cara yang lebih baik. Okey, kita menunjukkan dia punya perjalanan pengkajian kita itu sentiasa berkembang. Okey. Jadi itu perlu sangat diberi perhatian. Okey. Jadi poin yang seterusnya, pastikan ada perasaan sedikit, ada perasaan surrender. Seolah-olah macam kita surrender di depan guru kita iaitu penyelia kita lah. Sama ada penyelia ada dua ke apa ke, kita adakan perasaan diri kita tu pada diri kita tu surrender. Bermaksud kita akan memperolehi sedikit keberkatan belajar apabila kita berhadapan dengan guru. Okey, jadi kita nak berhadapan dengan guru ni maksudnya kita penuh dengan tertib, penuh dengan adab, okey. Apa saja yang penyelia cakap, maka kita terima. Okey, dalam masa yang sama kadang-kadang penyelia dia suka bawa berbincang dan untuk menjana pemikiran kamu supaya kamu boleh keluarkan apa sahaja poin-poin berkaitan dengan kajian kamu supaya dia lebih berkembang. Okey. Jadi perasaan surrender ini di samping menerima dan dia juga boleh menjana ataupun membuka kita punya pemikiran untuk lebih lancar kita punya penulisan ataupun perkembangan pengolahan idea kita tu. Okey, pastikan ada perasaan tu supaya lebih selesa. Okey. Maksudnya hubungan dengan pencara ataupun hubungan dengan penyelia kamu ni pastikan dalam kondisi yang baik. Okey. Jangan sampai penyelia pun nak jumpa kamu pun tak nak, ataupun you nak jumpa penyelia pun tak nak, ataupun sebab takut nanti penyelia tegur, nanti penyelia tegur ini dan seterusnya. Okey, jadi perasaan takut itu perlu dibuang dan you perlu ada perasaan surrender. Surrender dengan guru
supaya guru dapat memperbetulkan ataupun melihat apa sahaja masalah yang sedang kamu hadapi pada ketika itu. Okey? Dan satu lagi, dalam konteks komunikasi ini juga, pastikan apabila kita nak berjumpa dengan penyelia, pastikan kita maklumkan terlebih dahulu. Kita maklumkan lebih awal, minggu depan pada tarikh dan jam sekian-sekian, mohon keizinan untuk kita berjumpa. Kan? Jadi, sekurang-kurangnya penyelia itu dia ada waktu, kan, dah ada waktu untuk dia menguruskan masa-masa dia tertentu. Sebab ada kes yang dikatakan dia datang secara tiba-tiba, okey, tiba-tiba penyelia itu berada di dalam situasi yang lain, dalam mesyuarat ke, dalam seminar mana-mana, tiba-tiba dia claim, okey, dikatakan pensyarah itu ataupun penyelia itu tidak mahu berjumpa dengan beliau. Ini antara benda-benda yang perlu dan amat-amat perlu diberi perhatian. Okey, bukan sebab apa, sebab nanti kita akan salah faham tentang terhadap penyelia yang kadang-kadang kita tak tahu yang penyelia itu sangat-sangat berintegriti, tetapi disebabkan kita yang salah faham tentang keadaan itu, maka kita terus blame. Ini akan jadi sedikit agak kurang baik lah, dan of course dia akan efek juga kamu punya image. Okay, dia akan efek kamu punya personality kamu sebagai seorang student PhD. Pastikan ini dijaga. Okay, walaupun nampak sangat-sangat ringan hal ni yang saya nak cakap perkara asas ini, tetapi dia amat-amat perlu diberi perhatian. Okey. Kedua, dalam konteks komunikasi ini juga apa yang saya perlu saya jelaskan adalah apabila kita melakukan kajian lapangan. Okey. Melakukan kajian lapangan ataupun melakukan kajian yang memerlukan kita pergi ke sesuatu tempat untuk mendapat bahan ataupun data, pastikan kita berjumpa dengan orang ataupun tokoh-tokoh tertentu yang cuba ataupun yang telah kita rancangkan terlebih dahulu ataupun awal. Okey, maksudnya untuk nak dapatkan dia punya ketepatan kamu punya kajian itu, kadang-kadang jangan kita cari tokoh yang tokoh-tokoh yang bukan yang solid ataupun yang belum sampai ke peringkat yang dikatakan tokoh itu, tokoh dalam kajian kamu lah. Okey, saya tak bercakap dalam kajian saya, tetapi dia lebih kepada umum. Pastikan kita dapat kenal pasti, listkan, kemudian kita kalau boleh seboleh-bolehnya kita tulis surat, kita mohon untuk berjumpa dengan tokoh-tokoh itu supaya dia dapat memberi pandangan-pandangan tertentu berkaitan dengan kita punya kaedah penulisan, bukan kaedah penulisan, tapi kita punya big idea kita. Tentang kajian kita, tentang bagaimana apa yang kita ingin bawa berbincang dengan tokoh tersebut supaya tokoh tersebut dapat memberi sedikit input yang boleh kita kembangkan dalam kita punya kajian. Okey, jadi ini sangat-sangat penting mendengar langsung ataupun mendengar direct daripada tokoh tersebut. Okey, dan poin yang seterusnya, okey, dalam konteks komunikasi ini juga, poin yang seterusnya sikit saja dengan rakan-rakan. Okey, poin yang ketiga adalah dengan rakan-rakan. Okey, dalam semasa dan ketika kita melakukan pengajian, okey, andai lebih baik dan seharusnya kadang-kadang kita terpaksa minimumkan sedikit, okey, pertemuan dengan rakan-rakan yang biasa. Bukan kita nak selektif, tetapi kita nak memberi ruang kepada diri kita supaya kita lebih fokus kepada kita punya pengkajian, kita punya research kita. Okey. Jadi antara yang perlu kita panjangkan dalam tempoh pengajian itu, mungkin kita dapat mengenal pasti rakan-rakan baru di universiti-universiti lain
yang mempunyai pengkajian dan minat yang sama dengan kita punya bidang ataupun kita punya area. Jadi pastikan kalau boleh seboleh-bolehnya kita dapatkan kontak, kita bawa mereka berbincang sama ada secara online, secara media sosial, secara apa supaya perkongsian ilmu tu give and take itu sentiasa berlaku dan dia sedikit sebanyak dia akan membuka persoalan-persoalan baru kepada kita punya kajian supaya kajian kita ini tidak bersifat sendiri tetapi dia lebih melihat pandangan-pandangan daripada rakan-rakan sealiran dengan kita daripada view-view tertentu yang kita mungkin kita tak sedar. Okey, tapi orang luar dia akan sedar tentang kita punya area apa yang kita sedang buat. Maka persoalan-persoalan yang kita tak boleh nak jangka akan hadir daripada kita punya rakan-rakan dan kenalan kita ini. Jadi pastikan uh, benda ini ataupun kaedah ini ataupun perkara ini sentiasa diberi perhatian. Maksudnya apabila you nak sambung ataupun ketika kita dah sambung, pastikan perkara-perkara asas ini okey dilaksanakan dengan baik. Okey. Yang pertama saya ulang balik, okey, adab kita dengan penyelia. Okey. Maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan penyelia, kita mudahkan penyelia. Kalau penyelia ubah masa kita untuk berjumpa dengan kita, maka kita terpaksa ikut. Okey, cara bermesej dengan penyelia, cara beremail dengan penyelia, cara menerangkan kondisi masalah-masalah yang kita hadapi dengan penyelia, pastikan benda itu sangat-sangat jujur dan jelas supaya penyelia lebih faham tentang apa yang kamu hadapi sekarang ini. Okey, yang kedua, saya ulang balik adalah apabila kita berada di kajian lapangan, okey, pastikan kita dapat berjumpa dengan tokoh-tokoh yang sebenar dalam kita punya bidang supaya dia dapat memberi pandangan, pendapat, okey, dan respon tertentu dan membantu kepada input-input baru dalam memperkembangkan kita punya penulisan. Okey, dan yang ketiga adalah dengan rakan-rakan. Okey, bukan kita nak selektif tetapi buat masa dalam tempoh pengajian itu kita cuba hadkan dan kita cuba kembangkan kita punya komunikasi kita dengan rakan-rakan yang baru dalam bidang kita. Okey, supaya dapat berkongsi knowledge, dapat berkongsi pandangan yang kita mungkin ada sisi tertentu yang kita terlepas pandang. Okey, itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk topik yang keempat. Okey, sekian, terima kasih.